Saudara, industri sawit Malaysia menyaksikan pertumbuhan dan transformasi luar biasa sejak beberapa dekad yang lalu dipacu teknologi dan inovasi termaju. Dan untuk rekod, minyak sawit Malaysia menyumbang 31% daripada pasaran ekspor minyak sawit dunia, iaitu 51 juta tan tahun lalu. Dan untuk itu, potensi pelaburan minyak sawit, topik ini akan menjadi fokus Pualbis seketika nanti. Saya Izzamin Nasir, teruskan bersama kami untuk 30 minit berikutnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamin Nasir dan ini BIS Malaysia 20 Disember 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Sebelum kita ke topik utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Hubungan dagangan Malaysia dan China mampu dieratkan lagi menerusi rangkaian logistik lebih luas meliputi pengangkutan darat dan laut, khususnya dengan Bandar Raya Chongqing. Kedua negara memainkan peranan penting sebagai hub logistik termasuk kepada negara ASEAN lain. Chongqing ini merupakan satu pusat yang boleh menghubungkan berpuluh bandaraya di negara China. Jadi ini sudah tentu merupakan satu peluang kepada kita apabila mereka juga berminat untuk mengadakan hubungan perdagangan yang lebih besar dengan negara Malaysia untuk juga menawarkan peluang-peluang kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk mengeksport barangan dan juga produk kita ke negara China, ke Chongqing dan juga sebaliknya. Dua misi Malaysia ke Jepun yang diadakan sejak Jun 2023 berjaya meraih potensi pelaburan dan ekspor masing-masing bernilai RM29.6 bilion dan RM2.8 bilion. MITI memaklumkan misi berkenaan juga menjana potensi pelaburan langsung asing FDI bernilai RM6.6 bilion dan ekspor bernilai RM700 juta menerusi misi perdagangan dan pelaburan ke Jepun. Misi menerusi usaha agensi-agensi MITI, MIDA dan Madrid telah diadakan serentak dengan sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun dengan delegasi Malaysia diketuai Perdana Menteri. MITI memaklumkan keumuman ini mencerminkan hubungan Jepun dan Malaysia yang kukuh dalam perdagangan dan pelaburan. Baiklah, seterusnya kita tinjau prestasi pasaran bersama PNB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi. Potensi pelaburan minyak sawit, topik ini akan kami bawakan sebentar lagi bersama tetamu undangan di studio. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. IPR yang diluncurkan tahun ini telah berjaya meningkatkan pendapatan bulanan kepada lebih 2,000 peserta. Di bawah program Insan umpamanya, peserta telah berjaya meraih hasil jualan purata sehingga RM14,000 sebulan. Tahun depan, RM500 juta disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin Tegar mengikut program IPR. Usaha menoktahkan kemiskinan Tegar terus menunjukkan kemajuan dengan data terkini menunjukkan kadar kemiskinan Tegar telah merudum daripada angka 1% tahun 2020 kepada 0.2%, iaitu hanya 18,000 isi rumah sekarang yang mampu ditangani sebelum akhir tahun ini. Kerajaan bersetuju
Semua latihan MyStep disediakan tawaran mengikuti program peningkatan kemahiran bawah platform My Future Jobs. Dan ini akan memberikan kejayaan masa depan dan meraih pendapatan yang lebih tinggi. Menawarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan syarikat. Saudara, sektor sawit negara adalah penyumbang utama kepada ekonomi Malaysia dengan pendapatan ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit melonjak kepada RM137.89 bilion pada 2022. Ini adalah pencapaian luar biasa kerana keluasan tanaman sawit di Malaysia hanya kira-kira 5.67 hektar tanah. Sejauh mana sektor sawit negara mampu terus berkembang dan menghasilkan pulangan ekonomi negara? Bagi membincangkan topik potensi pelaburan minyak sawit, telah pun bersedia di studio yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parvez Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah MPOB. Terima kasih bersama kami di Bis Malaysia, Datuk. Terima kasih RTM jemput MPOB. Mungkin sebagai permulaan, Datuk, boleh Datuk terangkan secara ringkasnya prestasi industri sawit negara dalam tempoh beberapa tahun ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah, prestasi sawit negara menunjukkan satu pencapaian yang amat baik. Dan apa yang penting adalah sawit sendiri. Industri sawit merupakan satu tonggak agri-komoditi negara yang paling penting. Walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, kekurangan pekerja dan sebagainya, industri sawit terus memacu dan membantu mengukuhkan ekonomi. Kita melihat seperti mana disebut bahawa pasaran ataupun nilai ekspor daripada industri ini telah meningkat kepada 137.9 juta bilion pada tahun lepas. Dan apa yang penting, ini adalah pendapatan yang ketiga selepas berbanding petroleum dan juga apa nama ni, elektrik dan elektronik. Apa yang penting ialah kita melihat dari segi sebenarnya dari segi pengeluaran minyak sawit mentah di Malaysia tidak banyak menunjukkan perubahan. Walaupun ada sedikit peningkatan daripada 18.2 juta tan pada 2021 meningkat 18.45 juta pada tahun lepas, dan pada tahun ini lebih kurang peningkatan lebih kurang 1% berbanding tahun yang lepaslah. Dan ini disebabkan oleh keadaan buruh yang mula pulih dan juga kawasan yang produktif bertambah. Dan begitu juga kita melihat stok juga mula menunjukkan sedikit peningkatan, dan alhamdulillah harga masih lagi berada pada harga yang kita agak selesa, bukan 3,700 ke 3,800 ringgit satu tan, berbanding dengan purata 5,000 pada tahun 2022 dan lebih kurang 4,400 pada tahun 2021. Dua tahun yang lepas seperti mana disebut tadi adalah keadaan yang luar biasa disebabkan faktor seperti mana berlakunya kekurangan buruh, isu peperangan di Ukraine dan Rusia, dan begitu juga faktor di mana Indonesia sendiri telah membuat keputusan untuk menghadkan pengeksport minyak sawit pada tahun lepaslah. Dan dari segi harga sekitar 3,700 3,800 masih lagi dianggap harga yang agak selesa, yang masih menguntungkan kalau kita lihat pada kos pengeluaran untuk ladang-ladang komersial sekitar 2,500 ke sekitar 1,500, di mana pendapatan ini masih lagi amat menguntungkan dan menyelesakan. Dan begitu juga untuk pengepul kecil dengan harga buah tandan segar sekitar 760 ringgit setan, berbanding dengan kos lebih kurang dalam 350. So masih lagi memberi kita panggil keselesaan lah kepada pengepul kecil. Dan hasil yang
yang kita panggil agak terhad yang kita hasilkan, peningkatan yang begitu rendah, dan ekspor juga masih dalam keadaan stabil. Kita pun tak boleh nak menjangkakan ekspor yang lebih tinggi kerana hasil kita juga terhad. Dan penting ialah kita menjangkakan pada tahun ini pendapatan ekspor akan terus berkembang walaupun mungkin tidak setinggi tahun lepas disebabkan oleh faktor harga. Walau bagaimanapun kita masih melihat bahawa destinasi ekspor kita yang utama seperti India, China, Kesatuan Eropah, Turki dan Kenya masih lagi menjadi negara pengimport yang penting untuk negara kita. Ya, baik. Mungkin apa sebenarnya faktor yang mungkin mendorong kepada keperluan dan kepentingan industri sawit negara ini dalam konteks pertumbuhan ekonomi negara? Kalau kita melihat dari segi pendapatan atau kita lihat seperti mana yang dinyatakan tahun lepas, pendapatan sebanyak 139 ataupun 138 bilion selepas elektronik dan petroleum tadi adalah satu sumber yang besar kepada pendapatan negara yang sebenarnya indirectly membantu juga dari segi pendapatan negara melalui ekspor cukai dan sebagainya. Apa yang paling penting kita melihat selain daripada pendapatan, apa yang penting juga ialah selama lebih satu dekad, lebih kurang 106 tahun, industri ini wujud secara komersial, di mana ia telah melibatkan pembangunan ekonomi sekitar 500,000 pekebun kecil dan lebih kurang peluang pekerjaan lebih kurang 1 juta rakyat Malaysia terlibat dalam industri ini. Dan seperti yang disebut, dan ini meliputi ataupun merangkumi 31% daripada jumlah ekspor minyak sawit dunia dan menunjukkan satu peranan cukup besar walaupun kita negara kecil dengan 32-33 juta penduduk dengan kawasan sebanyak 5.6 juta tan hektar, dan sebenarnya kawasan ini hanya meliputi lebih kurang 2% daripada keseluruhan kawasan yang ditanam dengan tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan minyak seperti jagung, minyak soya dan sebagainya. Jadi dengan 2% kawasan, kita menghasilkan 31% keperluan dunia. Dan dari segi pertumbuhan ekonomi, apa yang penting adalah seperti saya sebut, pendapatan industri sawit ini terlibat dengan pembayaran selain daripada cukai korporat, mereka juga terlibat dengan pembayaran levy keuntungan luar biasa. Bila mana harga melebihi 3,000 atau 3,500 di Sabah Sarawak, mereka akan membayar levy keuntungan luar biasa, duty export yang bila kita ekspor minyak sawit mentah dan sebagainya, cukai jualan di Sabah dan Sarawak untuk sawit, dan pendapatan ini semua akan memberi pulangan kepada negara, kepada termasuk negeri Sabah dan Sarawak, dan ini semuanya akan digunakan balik oleh kerajaan masing-masing untuk menambah infrastruktur dan begitu juga memastikan negara kita terus mampan. Jadi itu. Ya, baik. Mewakili MPOB, Datuk, apa mungkin cabaran utama yang dihadapi oleh industri sawit dan mungkin apa inovasi atau peluang yang disediakan oleh MPOB itu sendiri? Cabaran utama yang kita hadapi dalam industri buat masa inilah yang masih diwar sejak daripada COVID sebenarnya. Sebelum itu pun kita sentiasa mempunyai ataupun berhadapan dengan masalah buruh. Di mana sebenarnya buruh tempatan tidak berminat. Pemuda kita tak berminat untuk menceburi industri yang dianggap sebagai 3D lah. Yang kita panggil apa? Dirty, dangerous, difficult dan sebagainya. Dan kekurangan tenaga pekerja menjadi lebih parah pada 2 tahun yang lepas bila mana berlaku pandemik, penutupan sempadan dan sebagainya. Alhamdulillah kini pekerja mula pulang, dan sekitar maklumat yang kami ada, sekitar buat masa ini kita masih mempunyai kekurangan sekitar 50,000 buruh, kekurangan buruh di sektor ladang, dan lebih kurang 55% adalah di Semenanjung, kemudian lebih kurang 30% di Sarawak dan 15% di Sabah lah. Dan yang kedua ialah isu yang cabaran kita hadapi adalah dalam minyak sawit yang kita hasilkan ni hanya sekitar 10-15% kita gunakan dalam negara. Selebihnya kita ekspor. Jadi itu menyebabkan kepentingan kita menjaga pasaran ekspor. Dan di peringkat ekspor kita ada 2 cabaran utama. Pertama ialah isu tuduhan pemerdagangan buruh paksa dan kanak-kanak oleh USA, dan begitu juga isu cabaran
Kesatuan Eropah yang meletakkan pelbagai undang-undang. Sebelum ini mereka memperkenalkan kita panggil EU RED II, Renewable Energy 2, di mana Malaysia sawit dianggap satu-satunya komoditi yang terlibat ataupun yang punya risiko untuk penebangan hutan bagi menghasilkan minyak. Dan begitu juga dengan EUDR yang terbaru, Deforestation Regulation ini, di mana sawit termasuk antara 7 komoditi yang dikenakan ataupun yang diambil kira, yang mana dikaitkan dengan penyahutanan. Dan kita perlu membuktikan, dan sebenarnya keperluan oleh pihak Kesatuan Eropah untuk kita mengeksport. Sekiranya Malaysia dikategorikan sebagai negara yang berisiko tinggi, maka 9% daripada produk kita yang dieksport akan disemak ataupun akan dinilai bila masuk ke negara mereka. Dan keperluan yang mereka yang diperlukan itu amat tinggi dari segi kita panggil traceability, keboleh jejakan dari mana minyak itu dihasilkan, pekebun kecil mana, kawasan mana, dan dia nakkan macam poligon ataupun keluasan kawasan pekebun kecil dan sebagainya. Ini semuanya akan melibatkan kos yang tinggi, dan juga sebenarnya akan sebahagian daripada pekebun kecil mungkin tidak mampu kita panggil untuk menyediakan keperluan tersebut. Di samping itu, Kesatuan Eropah juga meletakkan ataupun isu berkenaan dengan keselamatan makanan. Salah satu ialah kita panggil kontaminasi dalam makanan atau daripada minyak, di mana bila mana kandungan minyak masak tadi mengandungi klorin, dan bila diproses dia pada suhu yang tinggi, lebih 230 darjah Celsius, dia akan menghasilkan satu bahan yang kita panggil 3-MCPD, monochloropropion dioesters ni, yang mana Kesatuan Eropah meletakkan had 2.5 bahagian per juta. So sekiranya minyak kita mengandungi 3-MCPD yang lebih daripada tersebut, maka ekspor kita tu akan ditolak, dia akan hantar balik kita. Jadi ini semua akan memberi tekanan pada kita lah. Baik. Saya rasa mungkin sedikit dari segi dengan cabaran tadi, antara peluang ataupun apa yang kita laksanakan, MPOB sebagai badan penyelidikan, kita meningkatkan R&D kita, dan kita telah menghasilkan lebih 700 teknologi daripada huluan ke hiliran. Ini akan membantu untuk mempertingkatkan hasil, mengurangkan kos, dan juga mempercekapkan penghasilan. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang, dan juga di mana kita mempunyai Yang Berhormat Menteri baru, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, dan juga Timbalan Menteri Datuk Chan Fong Hin. Yang Berhormat Menteri berlatar belakang korporat, dan juga Datuk Chan sebelum ini daripada Kementerian Pertanian. Latar belakang mereka dengan pengalaman mereka, kita mengharapkan dapat membantu memacu kegemilangan industri sawit inilah. Dan kita juga mengambil kesempatan lah mengucapkan terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah, yang mantan menteri kami, dan juga Yang Berhormat Datuk Siti Aminah, yang Timbalan Menteri, yang juga telah banyak membantu MPOB dan industri sawit untuk terus bergerak ke hadapan. Baik, Datuk, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Saksikan siaran langsung Anugerah Buku Negara 2023 dan Temu Anwar Dialog Mahasiswa disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Khamis 21 Disember 2023, 11 pagi, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM, dan TikTok Berita RTM. Baik, kembali dalam BIS Malaysia hari ini mengenai potensi industri sawit negara bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Parviz Kulam Kadir, Ketua Pengarah MPOB. Baik, Datuk, mungkin kita lihat 2024 bakal tiba tak lama lagi. Dalam konteks belanjawan 2024, bagaimana letaknya fokus itu kepada industri sawit negara terhadap perancangan ekonomi? Belanjawan 2024 melihat dan memfokuskan pada pensuturan semula ekonomi bagi melonjakkan pertumbuhan. Apa yang kita lihat di mana agensi seperti Felda, Felkra dan Risla telah diberi bantuan sebanyak 2.4 bilion ringgit untuk membantu. Kita ada lebih kurang 203,000 pekebun kecil yang terlibat dalam industri ini dalam tiga agensi tersebut. Dan pastinya bantuan ini akan membantu mereka dari segi penghasilan, dari segi amalan pertanian baik dan sebagainya. Dan mereka ini sendiri termasuk dalam mereka yang membantu sosioekonomi negara. Dan begitu juga pinjaman
dan geran sebanyak 100 juta untuk tanam semula. Apa yang penting di sini ialah pekebun kecil amat memerlukan geran dan bantuan ini untuk memastikan pokok-pokok dah tua dapat ditanam semula. Kita ada bukan lebih 10% daripada pokok-pokok pekebun kecil kita yang telah melepasi umur 25 tahun. Dah makin tua, hasil makin susah nak dituai, kadang-kadang ditinggal begitu saja. Jadi satu kehilangan kepada pendapatan. Jadi di sini kita mengharapkan dengan bantuan sebanyak 1 juta tadi yang akan digunakan secara kombinasi geran dan pinjaman ini akan dapat membantu lebih kurang 1,500 pekebun kecil dengan keluasan sebanyak 5,900 hektar untuk dimulakan dengan tanam baru menggunakan bahan benih yang baik dan sebagainya. Dan begitu juga kita ada bantuan sebanyak 70 juta untuk menangani anti minyak sawit. Ini termasuk juga untuk insentif berkenaan dengan MSPO lah. Dan ini sebenarnya amat penting. Sebenarnya isu-isu saya sebut tadi dengan EUDR dan sebagainya, jadi kempen anti minyak sawit amat penting dan sumbangan berterusan daripada kerajaan ini amat diperlukan dan kita rasa amat sesuai lah untuk membantu kita khususnya menghadapi isu-isu yang kita cabaran di luar. Dan saya rasa seterusnya juga yang pertama kali dikenalkan juga adalah skop galakan cukai otomasi yang diberikan. Ini akan membantu ladang-ladang untuk lebih membeli jentera dengan lebih murah dengan pengurangan cukai dan sebagainya, dan ini juga akan membantu mengurangkan kebergantungan pada buruh. Dan bagi sektor penghilangan juga sepatutnya mengambil peluang inilah untuk menggunakan otomasi industri, revolusi industri 4.1, AI dan sebagainya supaya mereka juga dapat menghasilkan minyak dengan lebih cekap lah. Dan ini saya rasa semuanya akan memastikan ekonomi dan industri sawit akan terus lestari. Ya, baik. Bila bercakap tentang lestari itu, bagaimana MPOB itu sendiri memainkan peran penting dalam menerapkan elemen kemampanan kelestarian itu sendiri dalam orang kata memperhebatkan lagi industri sawit negara? Kelestarian atau kemampanan ini tidak asing dalam industri sawit. Sebenarnya kita telah memperkenalkan, kita panggil MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil, sejak 2013 lagi. Dan pada 2017 kerajaan telah meletakkan atau melaksanakannya secara mandatory berkuat kuasa 1 Januari 2020. Di mana MPOB sendiri sebenarnya yang menghasilkan program dan sebagainya berkenaan dengan MSPO dan kini dilaksanakan oleh Majlis Persijilan Minyak Sawit Malaysia, MPOCC, di mana MPOB sendiri dipertanggungjawabkan untuk memastikan persijilan mampan untuk pekebun kecil persendirian dan pekebun kecil tersusut adalah di bawah tanggungjawab MPOB. Dan MPOB sendiri memastikan untuk pekebun kecil kita membantu mempersijilkan mereka. Kita telah menghasilkan sebanyak 162 kelompok minyak sawit mampan atau kita panggil SPOK. Dan kita ada 69 koperasi penanam sawit mampan yang mana membantu pekebun kecil untuk meningkatkan aktiviti sosial dan ekonomi mereka. Dan begitu juga MPOB telah mewujudkan kita panggil TUNAS, Tunjuk Ajar dan Nasihat Sawit sejak tahun 2002 untuk membantu memastikan pekebun kecil mengamalkan cara ataupun penanaman cara mampan dan sebagainya. Dan sebenarnya kerajaan menanggung kos persijilan MSPO ini untuk pekebun kecil persendirian, kos yang termasuk kos yuran, kos latihan, kemudian pembelian peralatan pelindungan diri, kemudian rak simpanan bahan kimia, papan tanda dan juga tukar syarat tanah dan sebagainya adalah ditanggung oleh kerajaan melalui MPOB lah. Jadi ini antara yang kita laksanakan untuk memastikan pekebun kecil, kerana bila Malaysia melaksanakan persijilan secara mandatory, ia melibatkan semua termasuk pekebun kecil. Dan negara lain pada waktu itu tidak lagi meletakkan mandatory lah. Dan itu sebenarnya peranan MPOB untuk memastikan. Dan selain itu, kita juga memastikan kelestarian pekebun kecil dengan membantu melalui pegawai tunas kita. Kita membantu untuk pekebun kecil terlibat dalam penggunakan insentif integrasi tanaman dan ternakan dalam ladang. Begitu juga skim, sebelum ni kita ada skim pinjaman yang terbaru yang sejak 2024 nanti kita akan gabungan geran dan pinjaman untuk tanam semula. Dan juga kita panggil input pertanian. Kadang-kadang pekebun kecil tidak mempunyai dana untuk membeli baja, racun, ganti pokok yang mati dan sebagainya. Mereka boleh membuat pinjaman daripada Agrobank lah, di mana MPOB membantu pelaksanaan tersebut lah. Baik, Datuk, bagaimana Datuk melihat MPOB itu sendiri masa depan industri sawit itu dari perspektif global itu sendiri, bagaimana Datuk melihatnya?
Dan dari segi sebenarnya dari segi global, pertama kita melihatkan bahawa MPOB industri sawit ini berada pada landasan yang cukup tepat, cukup baik untuk menghadapi cabaran global. Di mana kerajaan telah melaksanakan MSPO secara mandatory bermula 1 Januari 2020, di mana MPOB mempunyai peranan penting untuk pelaksanaan MSPO tadi. Dan juga kita juga memastikan bahawa dengan pelaksanaan ini, sawit yang ditanam di kawasan Malaysia di seluruh negara yang melibatkan 5.6 juta hektar, ini adalah kawasan yang matang. Semuanya ditanam secara mampan, di mana dalam cara kita menanam, dia juga tidak memberi kesan kepada alam sekitar, mematuhi semua undang-undang antarabangsa, undang-undang negara, dan juga mengamalkan kita panggil good agriculture practices, amalan pertanian yang baik. Dan begitu juga amalan-amalan yang baik di ladang dan di kilang lah. Dan pelaksanaan MSPO secara mandatory, dan di mana sekarang ini lebih 95% daripada kawasan tanaman dan kilang-kilang sawit telah pun dipersijilkan dengan MSPO. Dan ini akan memastikan bahawa minyak sawit yang kita hasilkan buat masa ini, kita boleh anggap lebih 90% ini adalah mampan dan sepatutnya bersedia untuk masuk ke di mana-mana pasaran global. Sama ada mereka memerlukan minyak yang mampan atau tidak, kita bersedia ke pasaran tersebut lah. Dan memastikan MSPO ini dilaksanakan secara mandatory, MPOB diberi kuasa undang-undang memastikan supaya setiap pekebun, setiap kilang dan sebagainya mematuhi atau mempunyai sijil MSPO. Kegagalan mereka akan menyebabkan MPOB boleh mengambil tindakan amaran, kompaun dan sebagainya, sehingga tahap mungkin menarik lesen mereka lah. Baik, mungkin Datuk Air sekali sedikit cerapan ramalan mengenai industri sawit negara 2024 ini. Kita secara asasnya kita anggap industri ini akan terus positif. Kita mengharapkan sesuatu yang baik berterusan. Walau bagaimanapun kita melihat pada 2-3 tahun yang lepas penghasilan yang agak stabil. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita akan menganjurkan untuk membincang lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga yang boleh memberi kesan kepada pasaran pada 2024. MPOB akan menganjurkan seminar tinjauan dan pandangan ekonomi minyak sawit 2024 ataupun review and outlook seminar pada 11 hari bulan Januari 2024 di Pullman Kuala Lumpur City Centre. Yang ini memberi kesempatan untuk semua pemain industri untuk melihat dan menilai apa yang telah berlaku pada 2023 dan apakah harapan dan cabaran yang akan kita hadapi pada 2024 lah. Dan ini memberi fokus yang kita berikan pada tahun ini adalah pada mekanisasi dan otomasi. Kan ini cabaran yang amat penting yang berkaitan dengan keadaan semasa, dan kita ada banyak pembentangan termasuk dari segi daripada kita panggil Council Palm Oil Producing Countries dan juga melihat kepada isu-isu antarabangsa seperti CPTPP juga akan dibincangkan, dan banyak lagi kertas kerja akan dibentangkan, dan kita menjemput semua pemain industri, semua dia yang berada di luar untuk melayari laman sesawang MPOB www.mpob.gov.my untuk mendapat maklumat lanjut dan seterusnya mendaftar untuk menyertai seminar RNO 2024. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, Ketua Pengarah MPOB, untuk topik kita itu tadi. BIS Malaysia edisi Rabu berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami di TV1. Saya Izzawi Nasir, dari sungai hingga ke Sagara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.